Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kelas kita hari ini. Kita lihat buku teks muka surat 81. Okey. Sifat simetri perentas. 5.2 sifat simetri perentas. 5.2.1 ciri-ciri bulatan. Okey, untuk tajuk ni kita akan kenal pasti dan cuba menerangkan bahawa diameter ialah paksi simetri bulatan. Kita nak lihat semua aspek ni. Kita nak tengok diameter dia, adakah dia paksi simetri bulatan. Kemudian kita nak lihat jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu dan sebaliknya. Kita nak lihat ini. Kemudian pembahagi dua sama serenjang dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey. Kemudian perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Dan perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, kita nak lihat 5 ciri-ciri ini dalam suatu bulatan. Okey, yang pertama. Okey. Diameter sebuah bulatan merupakan paksi simetri bulatan tersebut. Okey, dalam satu bulatan, bila kita buat satu bulatan, okey, dia akan ada dia punya pusat bulatan dan juga diameter. Okey, diameter ni boleh berada di mana-mana. Okey, andai kata diameter ini saya lukis di sini. Okey, dia akan membahagi dua sama bahagian. Okey, bahagian atas ni dengan bawah ni dia akan dapat sama saiz. Maka garisan ini, diameter ni, okey, diameter ni kita katakan dia adalah paksi simetri. Okey, kalau cikgu tukar diameter ni, tukar tempat lain. Okey, saya tukar diameter. Okey, ini pun masih diameter sebab dia melalui pusat bulatan. Okey, perentas ni melalui pusat bulatan. Dia masih juga dipanggil diameter. Dan kalau kamu lihat kawasan sebelah sini, kiri dan belah kanan ni sama saiz. Okey, dan kita namakan. Jadi kita namakan diameter kita ni adalah dia punya paksi simetri. Okey. Seterusnya, ciri yang kedua. Jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Okey, jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Okey, maksudnya di sini, okey, bila ada satu bulatan, okey, bulatan tengah-tengah ni pusat bulatan. Okey, tengah-tengah ni pusat bulatan. Okey, ini nama dia jejari. Okey, nama dia jejari. Jejari ni akan memintas ataupun akan, bila dia berserenjang dengan perentas, ni nama dia perentas, automatik berserenjang ni maksud dia 90 darjah ya. Ni 90 darjah ni maksud dia berserenjang lah. Bila dia berserenjang atau dia membentuk sudut 90 darjah pada perentas ni, automatik jarak dia akan membahagi dua sama perentas itu. Maksudnya jarak di sini, okey, sama dengan jarak di sebelah kanan ni. Okay, kalau ni 4 cm, sini pun 4 cm. Tu maksud dia. Okey, contoh lain. Okay, kalau cikgu buat bulatan. Okey. Andai kata pusat bulatan dekat situ. Okey, perentas saya di atas ni. Ni perentas saya. Baik, bila perentas ni dan saya lukis satu lagi jejari. Jejari ni memintas di sini dan sini membentuk 90 darjah ataupun dia berserenjang. Okey, dia berserenjang. Maka automatik jarak
jarak perentas ni, dia akan membahagi 2 sama panjang. Okey, andai kata perentas ni saiz dia adalah 7 cm. Okey, perentas ni saiz dia 7 cm. Maka sebelah sini akan jadi 3.5. Satu lagi ni akan jadi 3.5. Okey, tu maksud dia. Okey, seterusnya kita pergi ciri yang ketiga. Okey, ini ciri ketiga. Pembahagi 2 sama serenjang, 2 perentas bertemu di pusat bulatan. Pembahagi 2 sama serenjang, 2 perentas bertemu di pusat bulatan. Okey. Maksudnya di sini ada 2 perentas. Okey, ada 2 perentas. Perentas ni mungkin dia tak sama panjang lah. Okey, ni perentas pertama. Okey, perentas kedua. Okey, ni perentas kedua. Okey, bila perentas, ada 2 perentas ni, pembahagi 2 sama serenjang. Bermaksud, inilah tengah-tengah ni. Okay, maksudnya tengah-tengah ni, ni pembahagi 2 sama perentas ni. Okey, bila kita buat perentas, kita buat pembahagi tengah-tengah ni, automatik dia akan memintas pada, dia akan bertemu di pusat bulatan. Okey, dia akan bertemu di pusat bulatan. Contoh lain, contohlah cikgu buat dekat sini. Saya banner satu lagi perentas dekat sini. Kan? Kemudian saya buat satu pembahagi sama serenjang. Ataupun saya banner je jari dekat sini dan yang dia berserenjang dekat sini 90 darjah. Okey, automatik perentas ni ataupun pembahagi 2 sama serenjang ni, garisan hitam ni automatik dia akan bertemu pada pusat bulatan. Okay, tak kira lah kita buat macam mana pun, dia mesti bertemu pada pusat bulatan. Okey. Contoh. Okey, ada satu bulatan. Baik, ini pusat bulatan di tengah-tengah. Okey, cikgu banner satu perentas di sini. Satu lagi perentas. Saya buat dekat bawah sini. Okey. Baik. Kemudian kita ukur, kita buat kita bahagikan perentas ni sama panjang. Okey, bila sama panjang, tengah-tengah dekat sini lah. Okey, tengah-tengah dekat sini. Jadi bila kita buat satu garisan yang merentasi perentas ni, okey, sini 90 darjah. Dan satu lagi, saya banner dekat sini. Tengah-tengah di sini, andai kata okay, kiri dan kanan sama besar. Saya banner lagi satu garisan yang merentasi perentas ni, pembahagi 2 sama perentas ni. Automatik dia mesti bertemu pada pusat bulatan. Okey, dia mesti bertemu pada pusat bulatan. Okay, itu maksud dia. Okey, ciri yang keempat. Perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Okey, ini perentas warna biru ni sama panjang. Nampak tak garisan tengah ni, maksud dia sama panjang. So bila sama panjang, automatik lengkuk dia akan sama besar. Lengkuk dia akan sama panjang juga. Okey, lengkuk dia pun akan sama panjang. Jadi logiknya kalau sini 10 cm,
maka lengkuk yang ini pun 10 cm. Okey, dalam satu bulatan. Di pusat bulatan. Okey, lengkuk di kiri dan lengkuk di kanan ni sama panjang. Jadi logiknya, bila sama panjang, lengkuk dia ni pun akan sama panjang. Okey, itu ciri yang keempat. Dan ciri yang terakhir, dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, maksudnya dekat sini sama macam yang di atas. Tadi kita cerita pasal lengkuk. Yang ini perentas dia sama panjang. Ini perentas pertama, perentas kedua dia sama panjang. So bila sama panjang, jarak antara pusat bulatan dan juga tengah-tengah perentas ni dia adalah sama panjang. Okey. Jadi contohnya, jadi sini adalah sama panjang dengan ini. Bila perentas ni sama besar. Contoh perentas ni 4 cm. Lebar dia ni 4 cm. Sini pun mestilah 4 cm. Jadi logiknya, jarak daripada O ke tengah-tengah ni, contoh cikgu letak ni X. O ke X tu 2 cm. So ini pun mesti 2 cm. Okey. Itu dia punya ciri dia.